Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kumpulan kami yang terdiri daripada 3 adik kumpulan iaitu Nur Fathah binti Mustafa, Nur Alia binti Zulkifli dan Syazrin Syafiqah binti Saini akan membentangkan 3 jenis terapi yang telah kami pilih. Kami telah memilih pengajaran bagi tahun 1 dalam kemahiran membaca. Standard kandungannya ialah mengenal huruf, manakala standard pembelajarannya ialah menyebut dan menamakan abjad. Teknik penggabung jalinan yang telah kami aplikasikan dalam pengajaran ini ialah kemahiran lisan dan juga kemahiran tulisan. Assalamualaikum. Nama saya Nurul Fathah binti Mustafa akan membentangkan berkaitan dengan terapi yang telah saya pilih iaitu terapi pertuturan. Terapi pertuturan adalah merupakan masalah ataupun gangguan pertuturan yang dihadapi oleh seseorang individu. Ianya adalah berkemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor fizikal atau juga faktor mental. Terapi pertuturan juga merupakan salah satu kaedah yang digunakan oleh seseorang tukang terapi bagi membantu murid yang mengalami kesukaran dalam menyebut perkataan maupun berkomunikasi. Jadi, kita teruskan dengan fungsi terapi pertuturan. Terdapat beberapa fungsi penting yang ada pada terapi pertuturan ini, iaitu ianya mampu meningkatkan kefusian kognitif, emosi dan juga sosial murid. Ianya juga membantu bagi merangsang pertuturan dan komunikasi murid. Selain itu, terapi pertuturan ini membantu murid dalam memperolehi bunyi bahasa seperti a, saya, sa dan sebagainya. Ianya juga membantu murid dalam menyampaikan sesuatu maklumat seperti saya ingin air. Jadi, ianya ingin menyampaikan hasratnya sesuatu maklumat kepada individu lain. Seterusnya, fungsi terapi pertuturan ini juga mampu meningkatkan tahap kemahiran sosial murid kerana murid mampu berkomunikasi dengan orang lain. Dan yang terakhir, ianya juga membantu memperbaiki kualiti hidup dan tahap keyakinan diri murid. Okey, baiklah, kita teruskan dengan aktiviti bagi terapi pertuturan. Dalam terapi pertuturan ini, saya telah memilih kemahiran membaca dengan menggunakan kaedah kad bergambar iaitu PECS. Dalam terapi pertuturan ini terbahagi kepada 2 jenis kumpulan iaitu kumpulan berkefusian tinggi dan juga kumpulan berkefusian rendah. Dalam kumpulan berkefusian tinggi, guru akan menyediakan 5 jenis kad bergambar yang mempunyai huruf dan gambar. Guru akan menyebut satu huruf daripada 5 huruf dan murid dikehendaki untuk menunjukkan kad yang mempunyai huruf yang telah disebutkan oleh guru. Kemudian, guru akan mengarahkan murid untuk membaca semula huruf yang terdapat pada kad yang telah ditunjukkan oleh murid. Berikut adalah merupakan arahan bagi langkah-langkah aktiviti untuk kumpulan berkefusian tinggi. Manakala bagi kumpulan berkefusian rendah pula, guru akan menunjukkan satu kad bergambar huruf dan menyebut huruf tersebut. Dan murid akan menyebut semula huruf yang telah disebut oleh guru di bawah bimbingan guru. Bermaksud, guru akan menyebut satu huruf iaitu A dan murid akan mengikut bersama-sama dengan bimbingan guru untuk menyebut huruf tersebut iaitu A. Bagi murid berkefusian tinggi, mereka perlu sekurang-kurangnya membaca 3 huruf daripada 5 huruf yang telah dipaparkan. Manakala bagi kumpulan berkefusian rendah, mereka perlu sekurang-kurangnya membaca. Manakala bagi murid berkefusian rendah, mereka perlu membaca sekurang-kurangnya 2 daripada 5 jenis huruf pada kad bergambar. Cara-cara menggunakan kad bergambar PECS, kumpulan berkefusian tinggi. Baiklah semua, cikgu akan sebut satu huruf daripada 5 huruf yang kita akan belajar pada hari ini. Jadi, cikgu akan sebut huruf yang pertama iaitu huruf A. Boleh bagi cikgu kad
yang mempunyai huruf A? Okey, cuba murid-murid sebut huruf yang terdapat pada kad bergambar yang telah murid-murid angkat tadi. Ayam. Kumpulan berkefusian rendah. Okey, semua murid-murid boleh ikut cikgu, iaitu dengan menyebut ini adalah huruf A. A untuk ayam. Ayam. Okey, seterusnya ini adalah huruf B. Huruf B adalah untuk burung. B untuk burung. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Puan Suzita. Jadi saya Nur Alia binti Zulkifli akan meneruskan pembentangan yang seterusnya. Terapi yang saya pilih adalah terapi seni yang dapat melatih kemahiran menulis murid berkeperluan khas. Pertama sekali, saya akan menerangkan mengenai definisi terapi seni. Terapi seni adalah bermaksud bantuan rawatan tanpa ubatan dan perbedahan dalam menyelesaikan permasalahan berkaitan cabang ilmu pendidikan seni visual. Bukan itu sahaja, malah terapi seni ini juga merupakan instrumen yang dapat membantu pelajar dalam mengatasi segala kekeliruan, kekusutan dan kekalutan emosi serta tekanan stres, bukan sahaja dapat membantu dalam menghadapi proses pengajaran dan pembelajaran. Malah, terapi ini juga dapat membantu mereka dalam kehidupan seharian. Seterusnya adalah berkaitan dengan kepentingan terapi seni. Terapi ini sesungguhnya dapat mengubah tingkah laku murid yang negatif kepada yang positif serta membina strategi penyelesaian masalah. Sebagai contoh, apabila murid berasa sedih, berasa marah ataupun berasa stres, mereka boleh menyelesaikan masalah dengan membuat aktiviti seni seperti membuat lakaran, melukis, mewarna, membuat ucapan, membuat collage dan sebagainya. Hal ini pasti dapat menenangkan jiwa mereka dan meluahkan perasaan dengan cara yang betul. Kepentingan yang seterusnya adalah terapi seni ini dapat meluahkan perasaan, menguatkan daya imajinasi serta menguatkan motor kasar dan motor halus mereka. Buktinya, apabila mereka membuat lukisan ataupun melakukan apa-apa aktiviti yang berkaitan dengan seni, mereka akan menggunakan daya imajinasi mereka serta idea yang muncul dalam minda mereka untuk menghasilkan karya seni yang berkualiti dan menarik. Sepanjang proses terapi seni tersebut dijalankan, mereka juga dapat menenangkan fikiran mereka dan sekaligus dapat meningkatkan kemahiran motor halus dan juga motor kasar kerana seni menggunakan pelbagai alat dan bahan yang mampu melatih tangan mereka untuk meningkatkan kemahiran tersebut. Bukan itu sahaja, malah seni juga dapat membantu meningkatkan kemahiran penguasaan hidung murid kerana seni menggunakan pelbagai panca indera yang dapat melatih daya tumpuan mereka. Hal ini juga dapat meningkatkan kemahiran keupayaan berinteraksi dengan alam sekitar. Anda boleh melihat pelbagai keindahan seni di sekeliling kita seperti jalinan yang ada pada ranting kayu, jalinan yang ada pada permukaan daun, pada tapak tangan serta warna-warna yang boleh dihasilkan melalui alam semula jadi, iaitu warna daripada buah-buahan. Hal ini juga secara tidak langsung dapat mengajar murid untuk menghargai keindahan ciptaan Tuhan. Kepentingan yang terakhir adalah terapi seni ini juga dapat menyelesaikan konflik emosi yang negatif pada yang positif serta dapat meningkatkan kesedaran dan semangatkan diri. Seterusnya, saya akan menerangkan bagaimana terapi seni ini dapat diaplikasikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Masa yang dianggarkan adalah hanya selama 20 minit sahaja. Jadi, yang pertama, guru akan menunjukkan 7 cara bagaimana ingin menulis huruf-huruf yang telah dipelajari, iaitu huruf A, B, C, D dan E di papan tulis. Setelah itu, murid akan disediakan kertas latihan yang disediakan oleh guru yang mempunyai huruf A, B, C, D dan E, dan kemudian murid perlulah melengkapkan garisan tersebut menggunakan alat dan bahan seperti pensel warna ataupun marker sehingga membentuk sebuah huruf yang telah ditetapkan oleh guru. Terapi seni ini adalah sedikit berbeza dengan aktiviti murid berkefusian rendah dan berkefusian tinggi. Oleh itu, bagi murid berkefusian rendah, guru akan sentiasa membimbing murid dan caranya adalah murid dikehendaki untuk melengkapkan sahaja garisan putus-putus tersebut menggunakan pensel ataupun pensel warna sehingga menjadi huruf seperti A, B, C, D dan E.
dan guru akan sentiasa membimbing murid dengan penuh keikhlasan dan bersungguh-sungguh. Murid juga akan diberikan ganjaran sekiranya dapat menyelesaikan kesemua huruf tersebut. Bagi murid berkefusian tinggi pula, murid juga dikehendaki untuk melekapkan garisan tersebut menggunakan pensel. Dan perbezaannya adalah, setelah mereka siap melengkapkan huruf tersebut, murid perlulah melukis huruf menjadi pelbagai bentuk rupa seperti haiwan, melukis corak-corak dalam seni dan sebagainya. Murid yang dapat menghasilkan bentuk rupa huruf yang kreatif dan kemas akan diberikan hadiah oleh guru. Contoh aktiviti terapi seni bagi murid berkefusian rendah dan berkefusian tinggi adalah seperti video berikut. It's the thought of being young, when your heart's just like a drum, beating louder with nowhere to guard it. When it all seems like it's wrong, sing along to Elton John, and to that feeling we're just getting started. When the nights get colder, and the rhythm's got you falling behind, about that moment when you look yourself right in the eye, then you say, I wanna dance, the music's got me going, and nothing that can stop how we move. Yeah, let's make a place and live just like we're golden and rolling like we're dancing fools. We don't need to worry, 'cause when we fall we know how to land. Don't need to the talk, just walk the walk tonight. 'Cause we don't need permission to dance. There's always something that's standing in the way, but if you don't let it phase you, you know just how to break, just with the right vibe, yeah. 'Cause there's no looking back, there ain't no one to prove we don't got this on lock, yeah. The wait is over, the time is not, so let's do it right. Yeah, we'll keep going and stay up until we see the sun rise. And we say, I wanna dance, the music's got me going, and nothing that can stop how we move. Yeah, let's break our plans and leave just like we're golden and rolling like we're dancing fools. We don't need to worry, 'cause when we fall we know how to live. Don't need the talk, just walk the walk tonight. 'Cause we don't need permission to dance. We don't need permission to dance. Sekian, itu saja pembentangan saya, dan pembentangan ini akan diteruskan oleh saudari Syazia Sabika binti Saini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Syazia Syafiqah binti Saini daripada kelas G3.3. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan, dan terapi yang saya pilih adalah terapi pasir bagi kemahiran menulis. Sebelum itu, mari kita ketahui dahulu apa yang dimaksudkan dengan terapi pasir. Ianya dipercayai bermula pada tahun 1920-an, dan terapi ini telah pun dipelopori oleh seorang pakar yang bernama Dora Klaff. Beliau menyatakan bahawa terapi pasir ini menekankan ruang yang bebas dan selamat. Terapi pasir ini juga dipercayai sesuai dengan perkembangan fizikal, pergerakan motor kasar dan motor halus, serta mental murid-murid berkeperluan khas, di mana dalam aktiviti terapi pasir ini segala otot-otot dan otak MBK dapat dirangsang. Terapi pasir juga tidak memerlukan pergerakan yang khas, maksudnya tiada langkah yang khusus dalam melakukan aktiviti ini, dan ianya bersifat bebas bergerak berdasarkan aktiviti yang hendak dibuat, mengikut kesesuaian, keperluan MBK dan juga kreativiti guru bagaimana untuk mengaplikasikan sesuatu aktiviti itu. Kemudian kebanyakan pergerakan dalam terapi pasir ini dapat membuatkan daya penempuan mereka dipertingkatkan, dan masalah tingkah laku selalunya dapat diatasi ataupun dikurangkan. Sekarang saya akan menerangkan bagaimana pelaksanaan aktiviti terapi pasir ini dilakukan. Jadi aktiviti ini akan dilakukan secara berpasangan mengikut tahap kefungsian masing-masing. Objektif bagi aktiviti ini adalah bagi MBK berkefungsian tinggi, murid dapat menulis sekurang-kurangnya 4 huruf dengan betul, dan bagi MBK berkefungsian rendah pula, mereka dapat menulis sekurang-kurangnya 2 huruf dengan betul. Baiklah, bagi langkah pertama, guru akan menyediakan pasir halus dalam suatu ruangan dan menyembunyikan beberapa huruf
beserta alat mainan di dalam pasir tersebut. Langkah kedua, murid diminta untuk mencari objek dan huruf yang disembunyikan. Dan aktiviti ini akan dilakukan secara berkumpulan, maka murid akan bekerjasama untuk mencarinya. Selepas menemui kesemua objek yang tersembunyi, maka murid diminta untuk mengumpulkan huruf yang ditemui oleh mereka. Setelah itu, guru menulis huruf tersebut di atas permukaan pasir dan murid melihatnya. Kemudian, murid pula diminta menulis huruf tersebut satu persatu dengan bimbingan guru. Kemudian, guru akan menyebut satu persatu huruf yang ditulis dan akan diikuti oleh murid, supaya murid dapat mengingat bentuk huruf, dapat menulis huruf dengan betul sekaligus dapat mengingat nama huruf tersebut. Kemudian, sebagai pengukuhan, guru akan menyebut huruf secara rawak dan murid perlu menulis huruf tersebut di atas permukaan pasir dengan bimbingan guru beserta bantuan kad bergambar sebagai panduan. Sebagai ganjaran, guru akan membenarkan murid bermain pasir dengan pantauan daripada guru. Jadi setelah mereka belajar mengenal huruf, maka guru memberi ganjaran kepada mereka untuk bermain pasir. Kerana permainan pasir ini memang dapat membantu meningkatkan kemahiran motor halus murid. Contohnya aktiviti membentuk objek menggunakan acuan yang disediakan, melukis di atas pasir atau menyusun alat permainan di atas permukaan pasir berdasarkan kreativiti masing-masing. Sekarang, mari kita lihat apakah fungsi terapi pasir. Menurut Anisah 2021, terapi pasir dapat memberi peluang kepada MBK untuk meneroka hal-hal yang berkaitan dengan perasaan ataupun emosi. Contohnya, kita dapat lihat tadi, semasa guru membenarkan murid bermain pasir, ada yang menghasilkan satu karya seni di atas permukaan pasir. Contohnya, dengan cara meletakkan objek-objek di atas pasir, menekap acuan permainan pada pasir dan sebagainya. Jadi, secara tidak langsung dapat melihat murid-murid MBK meneroka, meluahkan perasaan ataupun emosi mereka. Kemudian kita dapat melihat bahawa aktiviti terapi pasir ini dapat memantapkan perkembangan fizikal melalui pelbagai aktiviti seperti regangan, melembutkan sendi-sendi tangan dan meningkatkan motor halus. Contohnya kita dapat lihat tadi banyak pergerakan sendi tangan yang digunakan semasa bermain pasir, seperti menabur pasir, menekan pasir pada acuan, menggenggam pasir, dan semasa aktiviti menulis tadi kita juga dapat lihat bahawa murid dapat merasa sendiri tekstur ataupun jalinan pasir. Dan itu merupakan salah satu cara untuk merangsang deria koordinasi sentuhan pada tangan sekaligus dapat merangsang koordinasi antara deria mata dan juga kognitif murid. Kerana murid harus berfikir bagaimana untuk menulis di atas permukaan pasir tersebut. Seterusnya, dapat membentuk disiplin menerusi kebebasan pergerakan dan kebebasan memilih bahan yang hendak digunakan dalam terapi pasir. Contohnya tadi, seperti yang kita lihat, ada murid yang mengambil permainan lain untuk dihiaskan di atas pasir mengikut kreativiti masing-masing. Jadi ia dapat merangsang pergerakan yang bebas dan memilih bahan yang bebaslah antara murid mengikut kreativiti masing-masing. Kemudian juga ia dapat mengurangkan tekanan dan emosi. Seperti yang kita tahu, terapi pasir ini sangat menyeronokkan dan sangat menarik. Tetapi juga dapat merangsang pemikiran murid. Kerana aktiviti ini sangat sesuai dan biasanya kanak-kanak memang suka dengan terapi pasir. Seterusnya adalah perkembangan bahasa juga dapat diluaskan beserta kemahiran sosial, komunikasi dan pertuturan. Contohnya kita dapat lihat aktiviti ini dilakukan secara berpasangan. Jadi kerjasama dan kemahiran sosial, komunikasi serta interaksi antara murid dapat ditingkatkan. Dan akhir sekali dapat melatih daya kreativiti dan daya imajinasi murid-murid kerana ia merupakan aktiviti yang sangat menarik, iaitu bermain sambil belajar. Dan KLAF juga mengiktiraf bahawa terapi ini dapat menjadi penawar bagi kanak-kanak dan menyediakan kanak-kanak tentang realiti kehidupan sebenar. Maksudnya di sini terapi pasir ini meningkatkan kualiti ataupun fungsi kemahiran-kemahiran tertentu yang ada pada kanak-kanak. Dan MBK juga berhak mendapat sesuatu kemahiran yang sama seperti kanak-kanak normal. Jadi itu merupakan kepentingan ataupun fungsi kepada terapi pasir. Baiklah, itu sahaja penerangan saya tentang terapi pasir. Jadi sekarang saya buka sesi soal jawab. Sebarang pertanyaan boleh ditanyakan untuk sesi ini dan kami cuba untuk menjawab soalan yang diberikan. Jadi saya persilakanlah sesiapa untuk memberi soalan sekiranya ada. Selamat sejahtera, saya Erikson Rudik dari kelas J3/3. Saya ada beberapa soalan untuk kumpulan ini. Soalan saya yang pertama ialah, kenapa kumpulan ini menggunakan terapi yang telah dinyatakan tadi berdasarkan kemahiran-kemahiran yang telah dipilih? Okey, baiklah, bagi menjawab soalan yang pertama, iaitu mengapa saya memilih terapi bagi kemahiran yang telah saya pilih.
Hal ini demikian kerana tujuan saya memilih terapi pertuturan bagi kemahiran membaca kerana terapi ini mampu meningkatkan kemahiran membaca sekaligus ianya mampu meningkatkan kemahiran lisan murid melalui bacaan huruf berdasarkan kad bergambar. Hal ini demikian kerana murid yang terlibat dalam menggunakan kaedah kad bergambar ini adalah terdiri daripada murid-murid berkefusian tinggi dan berkefusian rendah, iaitu murid-murid sindrom Down dan juga autism, yang sudah pasti kita kenallah dengan murid-murid seperti ini mempunyai masalah dalam pertuturan mereka dan komunikasi mereka. Oleh itu, terapi pertuturan ini mampu membantu melatih murid untuk menyebut huruf-huruf yang dipilih dengan betul dan lebih berkesan kerana kad bergambar ini mempunyai pelbagai jenis ilustrasi yang menarik yang mampu menarik minat murid untuk mempelajari sebutan huruf yang diajar oleh guru. Itu sahaja jawapan daripada saya. Sekian, terima kasih. Bagi soalan yang pertama, mengapakah saya memilih terapi seni tersebut untuk digunakan kepada murid berkeperluan khas adalah terapi seni ini sangat membantu murid untuk menjalani proses pengajaran dan pembelajaran dengan lebih seronok, ceria dan mengelakkan mereka daripada berasa bosan ataupun tidak dapat menumpukan perhatian seperti tertidur di dalam kelas. Terapi seni ini merupakan aktiviti yang sangat menarik yang mampu mewujudkan suasana pembelajaran yang ceria serta dapat membantu murid untuk meluahkan perasaan mereka melalui seni. Hal ini kerana di dalam kelas tidak semua individu akan berasa ceria dan gembira. Oleh itu, aktiviti ini mampu mengubah konflik emosi murid daripada berasa stres ataupun mengalami kekusutan semasa belajar. Selain itu, terapi seni ini juga mampu meningkatkan kesedaran murid serta menonjolkan bakat dan potensi yang ada dalam murid. Oleh itu, mereka akan lebih mengenali diri sendiri dan mengasah bakat yang terpendam sekiranya mereka mahir dalam bidang seni. Terapi seni ini juga mampu meningkatkan motor kasar dan motor halus murid, terutamanya dalam kemahiran menulis. Dan kesannya tulisan murid akan dapat diperbaiki seperti murid akan menulis dengan tulisan yang kemas serta dapat menulis huruf dengan lancar dan berkesan. Saya telah memilih terapi pasir untuk kemahiran menulis adalah kerana saya berasa ianya sangat sesuai. Kerana kita dapat lihat bahawa kemahiran menulis memang menggunakan pergerakan ataupun sendi pada bahagian tangan sama seperti bermain pasir, di mana motor halus murid dapat ditingkatkan kerana banyak pergerakan yang akan dibuat, contohnya mengumpul pasir, menggenggam pasir, menabur pasir dan sebagainya. Selain itu, saya juga merasakan bahawa aktiviti ini sangat sesuai untuk MBK kerana sebagai buktinya saya pernah menonton sebuah filem karya Amir Khan yang bertajuk Tari Zamin Par yang menceritakan seorang kanak-kanak lelaki berusia 8 tahun bernama Ishan yang mempunyai masalah tertentu dalam pembelajaran. Contohnya dari segi membaca, lambat mengingat huruf, sering menulis huruf dalam keadaan terbalik, contohnya huruf R dan S. Kemudian mempunyai masalah dari segi membezakan huruf, contohnya kadang-kadang terkeliru antara huruf B dan huruf D. Dan juga mempunyai masalah dari segi mengingat nombor. Kemudian dia juga sering dianggap tidak pandai di sekolah dan juga sering mendapat keputusan yang teruk di sekolah. Namun sehinggalah seorang guru bernama Shanhar Mikub ini datang ke sekolah dan melihat beberapa masalah pada diri Ishan ini. Kemudian dia pun memeriksa buku nota Ishan dan mendapati bahawa sebenarnya Ishan ini mempunyai masalah disleksia, dan ternyata guru tersebut percaya bahawa Ishan ini dapat belajar sebenarnya sama seperti murid normal yang biasa, cuma hanya perlu bantuan dan bimbingan daripada guru dan perlu diterapkan dengan terapi-terapi yang sesuai untuk membantu meningkatkan kemahiran Ishan lah. Dan di situ kita dapat lihat bahawa banyak terapi-terapi yang digunakan dalam cerita ini, dan salah satunya adalah terapi berkaitan dengan terapi pasir, di mana guru tersebut menggunakan terapi pasir untuk meningkatkan kemahiran menulis Ishan. Contohnya, kaedah yang dilakukan sama seperti yang saya lakukan tadi, iaitu menulis di atas permukaan pasir, dan guru tersebut menyebut perkataan ataupun huruf yang telah dituliskan itu, dan Ishan pun mengikutinya. Secara tak langsung Ishan pun suka dengan aktiviti tersebut kerana aktiviti tersebut menyeronokkan dan banyak kemahiran psikomotor halus yang dapat dipelajari menerusi terapi pasir tersebut.
Seterusnya, saya rasa terapi pasir ini adalah sesuai kerana pasir ini adalah halus dan tidak membahayakan murid MBK. Selain itu, apabila kita menulis di atas pasir, kesannya dapat dilihat dengan jelas pada permukaan pasir. Contohnya, apabila kita menulis huruf ataupun perkataan di atas pasir, ianya dapat diperjelaskan dari segi bentuk dan tulisannya di atas pasir lah. Dan kita dapat lihat bahawa betul ataupun salah tulisan yang dibuat oleh murid tersebut. Kemudian, ia juga sangat mudah diaplikasikan dan mudah untuk dihapuskan. Contohnya, sekiranya bentuk ataupun tulisan yang ditulis pada pasir itu salah, jadi kita boleh menghapuskannya ataupun memadam tulisan tersebut dengan mudah tanpa menggunakan masa yang lama ataupun tenaga yang banyak. Dan akhir sekali, saya rasa ianya sangat sesuai untuk MBK kerana kaedah ini dapat merangsang minat murid kerana terapi ini merupakan terapi bermain sambil belajar. Jadi itu sahaja daripada saya. Saya rasa soalan itu telah pun saya jelaskan. Adakah menjawab soalan saudara Eric? Terima kasih, soalan terjawab dan saya sangat jelas dengan penerangan yang telah diberikan. Dan soalan saya yang seterusnya ialah bolehkah kumpulan ini berikan contoh-contoh peralatan lain yang boleh kita gunakan selain daripada peralatan yang dinyatakan dalam terapi tersebut tadi? Itu sahaja, terima kasih. Baiklah, bagi soalan yang kedua, contoh-contoh lain bagi selain daripada kad bergambar, saya juga boleh menggunakan slide, PowerPoint, penggunaan video, iaitu menggunakan satu-satu gambar ataupun kita boleh juga mencari pelbagai jenis huruf daripada majalah dan kita akan hasilkan sendiri ilustrasi huruf bagi menunjukkan untuk ditunjukkan kepada murid. Jadi melalui tadi contoh-contoh lain ialah seperti penggunaan majalah, huruf-huruf majalah dan menggunakan slide, iaitu slide PowerPoint. Kita boleh buat sendiri slide berkaitan dengan huruf-huruf bagi mengajar murid-murid berkaitan dengan huruf-huruf. Bagi soalan yang kedua, peralatan lain yang boleh digunakan bagi kaedah terapi seni tersebut adalah murid juga dapat menggunakan marker, cat air seperti menggunakan berus serta juga menggunakan bahan seperti membentuk huruf tersebut menggunakan tanah liat ataupun tali. Tali tersebut boleh digunakan seperti mencantum tali tersebut menggunakan gam dan menampalkannya di atas permukaan kertas sehingga dapat membentuk sebuah huruf. Jadi, selain daripada alat dan bahan yang boleh digunakan dalam terapi tadi, kita juga boleh menggantikan pasir dengan tepung ataupun beras. Di mana kaedahnya juga sama seperti terapi tadi, iaitu menulis di atas tepung atau beras dan meminta murid menyebutkan huruf tersebut. Kemudian selain daripada itu, kita juga boleh menggunakan tanah liat yang sedia ada ataupun tanah liat buatan sendiri, iaitu menggunakan 4 bahan saja, tepung, sedikit garam, air dan juga pewarna makanan supaya menjadi lebih menarik. Cuma kaedah menggunakan tanah liat ini adalah sedikit berbeza, di mana murid akan menguli dahulu tanah liat tersebut sehingga menjadi bulat, kemudian akan melepirkannya untuk menyediakan ruang bagi aktiviti menulis huruf dan murid menggunakan alat seperti chopstick ataupun belakang pensel untuk menulis di atas permukaan tanah liat tersebut. Dan selepas menulis, mereka juga akan membuat perkara yang sama, iaitu menyebut huruf tersebut untuk pengukuhan dan peneguhan lah, supaya murid lebih mengingat huruf, dapat membezakan huruf dan dapat membaca huruf tersebut. Selain daripada itu, kita juga dapat membuat aktiviti menggunakan tanah liat. Contohnya dengan cara membentuk huruf menggunakan tanah liat. Dan dari situ kita dapat lihat bahawa pelbagai motor halus yang dapat diaplikasikan. Contohnya macam mana kita nak bentukkan huruf itu dengan cara menggentil, menguli dan sebagainya. Jadi secara tak langsung kemahiran motor halus itu dapat dipertingkatkan dan objektif pembelajaran juga dapat dicapai kerana murid dapat melakukan bentuk huruf dan mengenal huruf berdasarkan tanah liat tersebut. Itu sahaja jawapan kedua daripada saya dan saya rasa tiada lagi soalan daripada saudara Eric. Jadi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudara Eric kerana sudi bertanyakan soalan kepada kumpulan kami, dan saya berharap agar semua jawapan yang telah diberikan oleh ahli kumpulan kami dapat menjawab semua persoalan daripada saudara Eric tadi. Baiklah, saya akan pergi kepada bahagian penutup. Secara kesimpulannya, guru perlu mengaplikasikan kaedah terapi yang sesuai berdasarkan keperluan murid. Hal ini kerana ianya bertujuan untuk membantu murid-murid meningkatkan
meningkatkan sesuatu kemahiran serta dapat meningkatkan tahap pemikiran kognitif mereka. Kerana menurut American Occupational Therapy Association 2016, tujuan utama terapi adalah untuk membantu MBK mencapai pelbagai perkembangan seperti fungsi kognitif, emosi, sosial, psikomotor sebagai motivasi dan juga bagi memulihkan kesihatan sekaligus meningkatkan kualiti hidup dalam aktiviti kehidupan seharian. Jadi jelas menunjukkan di sini bahawa guru merupakan orang yang penting dalam membantu murid-murid untuk memilih terapi-terapi yang sesuai berdasarkan kemahiran yang ingin ditingkatkan. Jadi ini merupakan rujukan yang telah kami rujuk sepanjang kami menghasilkan tugasan ini. Dan saya rasa itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.